Yang pertama sekali, beliau berkata umat Islam pada hari ini, khususnya pemerintah negara Arab, mereka telah mensia-siakan amanah yang Allah berikan kepada mereka. Amanah yang Allah Ta'ala berikan ini, seluruh bumi umat Islam disia-siakan, sehinggalah kita sedia maklum kita kehilangan bumi Palestin, bumi yang Allah Ta'ala pilih menjadi Ardul Isra'i wal Mi'raj, bumi yang berlakunya peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj. Kenapa Allah Ta'ala tak pilih bumi yang lain? Kenapa Allah tak pilih Shah Alam ke, Ijuk ke, Tanjung Karang ke, Batang Berjuntai ke, kan, Uluyam ke, ada air terjun lagi. Tetapi Allah memilih Palestin, Ardul Syam, kerana bumi ini merupakan bumi para Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan Nabi SAW dijemput bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga sampai ke satu tahap yang dinamakan Sidratul Muntaha. Sampai di sini malaikat Jibril yang menemani Nabi SAW kata, "Ya Muhammad, ila huna faqat." Wahai Muhammad, sampai sini saja aku boleh bawa engkau. Wahai Muhammad, sampai sini saja aku boleh bawa engkau. Kalau aku lebih daripada had ini, aku akan terbakar wahai Muhammad. Allahu Akbar. Kau bayang malaikat Jibril tak mampu melepasi kawasan Sidratul Muntaha. Tetapi Rasulullah SAW yang Allah Ta'ala cipta, yang Allah sayang, yang Allah kasihi, melepasi satu kawasan yang tak boleh dilepasi oleh mana-mana makhluk kecuali mereka yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disitulah Rasulullah SAW menerima kefarduan as-salah, kefarduan sembahyang yang kita sedia maklum 5 waktu. Sembahyang yang Allah fardukan ini merupakan satu saluran antara menghubungkan seorang hamba dengan Tuhannya, penciptanya. Rasulullah SAW menerima sembahyang di langit menunjukkan ibadat ini terlalu penting. Kalau kita baca sejarah, seluruh ibadat haji, puasa, zakat dan sebagainya, semua difardukan melalui Jibril dan dibawa turun dengan wahyu di bumi, illa salah, kecuali sembahyang. Nak menunjukkan sembahyang ini benda yang cukup penting, merupakan tempat munajat seorang hamba kepada Tuhannya. Sebab itu yang Rasulullah SAW ketika dalam peristiwa di Taif, Nabi berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Antara makna sembahyang ialah ad-du'a. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu Fadilatul Syekh sebut, kalau kita jaga betul sembahyang sebagaimana zaman Rasulullah SAW dahulu menjaga sembahyang, kalau kita menjaga sembahyang kita sebagaimana para sahabat menjaga sembahyang mereka, nescaya kita diberikan kekuatan sebagaimana kekuatan umat-umat yang terdahulu. Tapi malangnya kita pada hari ini, kita sembahyang ambil sambil lewa, ambil mudah, ya. Sembahyang pun last minute, pada minit tambahan, pada masa-masa kecederaan baru tegi. Sebab tu kita lambat lagi diberikan kebenaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Abang-abang orang muda-muda ni, aku pun muda lagi, tak tua lagi, muda lagi, ya. Kita ni orang muda, jagalah sembahyang. Orang muda ni Allah sebut dalam Al-Quran, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka lah pemuda-pemuda yang beriman dengan Tuhan mereka dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Sebab tu guna betul-betul masa muda ini, perelokkan sembahyang kita. Sembahyang ni soalan yang pertama di padang mahsyar. Sebab tu abang-abang penting jaga sembahyang. Sebab apa? Sembahyang ini Nabi terima di langit daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada hari ini, dengan sebab kelekaan umat Islam, kita telah kehilangan bumi Palestin sejak pada tahun 1924 lagi. Kemudian kita kehilangan Iraq yang asalnya dahulu dikuasai oleh umat Islam, sekarang telah dikuasai oleh proksi kepada Amerika. Untuk makluman abang kakak sekarang, abang adik semua, Iraq dikuasai oleh Syiah. Syiah merupakan musuh yang cukup bahaya kepada umat Islam. Anda nak jelaskan betul-betul, kita pelajar-pelajar jangan sekali-kali terpengaruh dengan Syiah. Faham tu bang? Jangan terpengaruh dengan Syiah.
Kalau korang nak buat korang punya ikon, idola, jangan ambil Iran, jangan ambil Hizbullah, jangan ambil Hasan Nasrallah, jangan ambil. Cukup kau ambil Hamas. Itu lebih selamat. Hamas, mereka bermazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah mereka clear, jelas, terang. Tapi masalah kita kalau tak belajar, kita tak faham, kita tengok orang serban besar, janggut panjang, jubah besar, kita kata dia ni berjuang Islam. Bila kau cek akidah dia, Syiah bahaya. Kalau kita nak cerita detail, payah bang. Memang tak cukup masa pada malam ni. Kita kehilangan. Dan sekarang pada hari Syekh kata, waliyazubillah, kita hampir-hampir kehilangan Suria. Di Syria, setiap waktu, setiap detik dibunuh lelaki-lelaki, dibunuh kanak-kanak, disembelih orang-orang tua, dirogol muslimat mereka, dihancurkan rumah-rumah penduduk, dan dibom masjid-masjid. Itu yang berlaku di Syria pada hari ini. Setiap waktu, setiap ketika. Yang terbaru, pembunuhan yang berlaku di sebuah kampung bernama Haulah, yang kita mungkin dah tengok dekat internet, dan bagaimana budak-budak disembelih beramai-ramai. Untuk makluman abang kakak semua, bahayanya Syiah ini, mereka ada satu fahaman yang cukup berbahaya. Mereka beranggapan menyembelih Ahlu Sunnah wal Jamaah ini diberikan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahaya. Ya, sebab tu kita kena ingat, kita kena jelas benda-benda macam ni. Dan baru-baru ini Syekh Ismail Haniyah menyebutkan dalam satu khutbahnya, kita tidak akan berjaya membebaskan Palestin sehinggalah kita berjaya membebaskan setiap inci bumi Suria. Kalau kita berjaya membebaskan Syria, insya-Allah akan terbuka pintu seluas-luasnya untuk kita berjihad membebaskan bumi Palestin, insya-Allah. Takbir. Dan inilah yang kita harapkan, insya-Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan ini kepada kita untuk kita mendapat melihat sebelum kita menutupkan mata kita, sebelum kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Paling kurang kita ada satu mauqif, kita ada satu pendirian di hadapan Allah di padang mahsyar. Kita dah sediakan jawapan masing-masing ketika Allah bertanya kita, apakah yang kamu lakukan ketika kamu melihat saudara seagama kamu dibunuh, disembelih, dizalimi di bumi Suria? Apa jawapan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Paling kurang kita mesti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling kurang setiap malam sebelum tidur berdoa, ya Allah, berikanlah kemenangan kepada umat Islam di Syria. Ya Allah, kau segerakan kejatuhan rejim Bashar al-Assad, insya-Allah. Amin. Dan insya-Allah, nampak gayanya insya-Allah tak lama, insya-Allah, ya, perkembangan demi perkembangan yang kami ikuti menunjukkan, yang terbaru saya dengar berita, Bashar al-Assad sudah kehilangan banyak tempat-tempat dengan sebab ramai tentera-tentera Syria ini berpaling tarah bersama dengan mujahidin. Ini kerja Allah Subhanahu wa taala. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka merancang tetapi mereka lupa Allah juga merancang, dan Allah sebaik-baik perancang. Dan di akhir ini saya akan cerita sedikit apa yang berlaku di Syria tentang kezaliman. Fadhal. Okey, kita ringkaskan masa, kita akan lihat tayangan video. Tafadhal ya Abdul Rahman. Al-an sanushahid maqta' video. Okey. Sekarang siaran langsung live ke Masjid Al-Umawi. Masjid Al-Umawi ini sejarahnya sebuah gereja yang dibeli oleh Khalifah Bani Umayyah, Al-Walid bin Al-Hakam Al-Abdul Malik. Akhta'tu marrat. Asal ni sebuah gereja yang dibeli oleh Al-Walid bin Abdul Malik, salah seorang Khalifah Bani Umayyah. Lepas tu dijadikan masjid, dan asalnya ada dua bahagian, janib al-ayman wa janib al-aisar, belah kanan dan belah kiri. Belah kanan tempat orang Islam sembahyang, dan di sebelah kiri tempat orang Kristian sembahyang. Okey, ini kita boleh lihat gambar asal gereja tersebut. Dan kemudian Khalifah membeli seluruh gereja ini untuk dijadikan masjid dan dihadiahkan kepada orang-orang Kristian satu tanah yang lapang untuk dibina gereja mereka. Naam ila aywah. Okey, yang ni pula Baitul Mal.
Ini macam Maiz lah ni, lebih kurang. Ni Baitul Mal. Ya, dulu segala simpanan Baitul Mal di sini di zaman Khalifah Bani Umayyah. Okey, dan afwannya Abdul Rahman, Zawiyah Ghazali, dan di hujung tu kau nampak tu kan, yang dia tekan dengan mouse tu kan, itulah bilik terakhir Al-Imam Al-Ghazali menyempurnakan kitabnya Al-Ihya Ulumuddin. Kita pernah tengok kitab Ihya kan? Pernah dengar lah nama kitab ni. Dan di situlah bilik terakhir Imam Ghazali menyempurnakan karangannya. Okey, ini kubur milik Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, seorang mujahid yang terkenal yang membebaskan Palestin daripada cengkaman Kristian.